Baik, Ada masih bersama kita di Malaysia hari ini dan seperti disebutkan tadi, hari ini kita akan membincang pula apa yang perlu kita fahami berkenaan pengurangan hari tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 10 hari. Adakah ia benar-benar selamat? Adakah ia benar-benar berkesan? Kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Maria Sulaiman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Sektor Pengurusan Bencana, Wabak, Krisis dan Kecemasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami, Doktor. Terima kasih. Cantik doktor hari ini. Baik, berkenaan dengan topik pengurangan tempoh kuarantin dari 14 hari ke 10 hari. Ini bagi mereka yang pengembara pulang dari luar negara ke negara ini. Apakah yang menyebabkan pengurangan tempoh kuarantin ini, Doktor? Okey. Terlebih dahulu terima kasih menjemput. Okey, apakah yang menyebabkan pengurangan ini? Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyemak semula mengenai tempoh kuarantin ini. Dan semakan saintifik mendapati terkini risiko untuk mendapat jangkitan akan berkurangan mengikut tempoh masa kuarantin ini. Kita dapati bahawa risiko jangkitan adalah tinggi pada minggu pertama dalam kuarantin, tetapi dia akan berkurangan bila tempoh masa itu berterusan. Jadi kita dapati bahawa pada minggu pertama dia adalah tinggi risikonya menjangkiti orang lain, tetapi selepas 10 hari dia akan menurun risiko jangkitan tersebut. Dan dari segi kajian saintifik yang dibuat oleh US CDC kita mendapati bahawa risiko menjangkiti jika 14 hari kuarantin adalah hanya 0 hingga 1.2%. Dan jika ke 10 hari, risikonya adalah 0 hingga 2.4%. Dan jika 7 hari, risikonya adalah lebih tinggi sedikit, iaitu 23 hingga 86%. Baik. Doktor, kita kalau saya boleh imbas semula, saya masih ingat lagi ada yang disebutkan bahawa simptom-simptom gejala ni ada yang disebutkan mungkin keluar pada hari yang mungkin ke-12, ke-13. Ada juga yang pada hari ke-14. Jadi bagaimana kita melihat sedangkan kebolehjangkitan itu kurang hari demi hari tetapi sekiranya tiba-tiba simptom itu keluar. Walaupun mereka awalnya negatif. Jadi false negatif tu ada kemungkinan bagaimana? Okey, sebagaimana yang WHO telah keluarkan, masa inkubasi ataupun tempoh pengaraman COVID-19 ini adalah 14 hari. Okey, mengambil kira kepada tempoh inkubasi ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melihat semua perkara ini. Jadi kebolehjangkitan selepas 10 hari itu adalah kurang berbanding dengan sebelum 10 hari ataupun sebelum 7 hari itu. Walaupun ada simptom? Kebolehjangkitan untuk menjangkiti. Dan dari data Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dapati peratus jangkitan ataupun positivity rate adalah 0.15%. Ini menunjukkan bahawa seseorang yang terdedah tu seperti pengembara ni ataupun kontak rapat kepada pesakit COVID, keberangkalian dia untuk menjangkiti adalah 1 hingga 2 dalam 1,000. Jadi itu yang kita maksudkan. Dan mungkin selepas 10 hari dari tempoh masa kuarantin sekarang, seseorang itu mungkin menunjukkan gejala. Dan untuk ini kami sebenarnya maklumkan kepada semua pengembara dan kontak rapat untuk meneruskan penilaian kendiri sehingga 14 hari. Dan jika dia ada simptom ataupun bergejala, mereka adalah dinasihatkan untuk mendapat rawatan dan memaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat mengenai simptom mereka tu. Mereka pemeriksaan macam swab test tu akan, kalau katalah tempoh 10 hari saja. Maknanya swab test tu mesti dibuat 2 kali kan, Dok? Yes. Maknanya hari ke berapa yang untuk keluar 10 hari ni? Untuk yang 10 hari ni kita akan buat pada hari ke-8. Ke-8 ya. Dia berbanding dengan jika 14 hari, kita akan buat pada hari ke-13. Kalau kita nak tahu sedikit sebanyak, kalau dikatakan oleh doktor tadi,
berdasarkan bukti kajian saintifik, adakah penilaian ini berdasarkan kes-kes yang telah pun dilihatkan terdahulu ke bagaimana, Doktor? Oh yes, dia adalah berdasarkan kepada kajian saintifik, berdasarkan kepada kes-kes yang terdahulu. Dan saya telah sebut macam di beberapa negara, kebanyakan negara telah membuat penilaian risiko terhadap negara masing-masing. Jadi untuk makluman, terdapat negara yang telah menurunkan dari 14 hari kepada 10 hari seperti United Kingdom, Jerman, mereka telah Belgium juga telah menurunkan kepada 10 hari. Manakala Perancis telah menurunkan kepada 7 hari. Dia berdasarkan kepada penilaian negara, penilaian risiko negara masing-masing. Baik. Tapi ada juga negeri-negeri yang masih lagi mau kekal Yes, kuarantin 14 hari. Itu bagaimana, Doktor? Mungkin penilaian negara tersebut masih lagi risikonya adalah masih lagi tinggi, boleh jangkitan kepada orang lain. Jadi mungkin negara tersebut masih mengekalkan kepada 14 hari. Kita ada soalan juga daripada penerbit kita. Kita dalam menuju ke 25 Disember iaitu hari Christmas, hari kerajaan. Jadi adakah pihak kerajaan negeri pun melihat antara aspek untuk pengurangan tempoh kuarantin tu ataupun mengekalkan tu berdasarkan faktor-faktor ini? Tidak, kami mengambilkan kepada penilaian risiko ya. Bila kita lihat kepada penilaian risiko itu dan berdasarkan kepada kajian saintifik ini, bukan berdasarkan kepada apakah perayaan yang akan menjelang tiba ni. Risikonya sudah pastinya ada. Ya, so kan? risikonya masih sama. Sebagaimana yang disebut tadi, dia inkubasi ataupun tempoh pengaraman dalam 14 hari. Jadi orang tu masih terdedah kepada itu. Jadi tempoh kebolehjangkitan ini adalah ia sekata bagi semua ataupun bagi tiap peringkat umur ada berbeza. Mungkin yang lebih berisiko. Tak ada. Dia kebolehjangkitan ini adalah tidak mengikut umur. Sesiapa kalau terdedah kepada jangkitan tersebut, kontak kepada seseorang yang mengalami COVID-19 ni, dia adalah risiko. Doktor dah lalang doktor bersama kami di sini kan. Bukan saja kita nak tanya juga mungkin luar daripada topik pengurangan kuarantin, tempoh kuarantin ini. Sebab kita bercakap berkenaan dengan COVID-19 ini kan. Walaupun dah di hujung tahun tapi kes makin meningkat. Macam semalam pun masih lagi jumlahnya meningkat. Dan kita melihat nanti ada cuti lebih panjang. Ni Christmas, lepas tu tahun baru. Kan? Jadi bagaimana doktor melihat ini satu cabaran yang sangat besar kepada pihak kesihatan Malaysia lah, apatah lagi dengan tak adanya pengawalan untuk merentas negeri, lepas tu dengan tempoh kuarantin pula dikurangkan. Rakyat melihat macam kenapa kes makin tinggi, makin banyak pula boleh ke ni kelonggarannya, pengurangannya. Alright, okey, pada pandangan saya ya, kes memang masih tinggi. Kita sedia maklum setiap hari kami melaporkan lebih dari 1,000 setiap hari. Seperti bahawa jangkitan ini ada di komuniti ya, di negara kita Malaysia ni. Jadi melihat kepada fakta-fakta ni, kita sebagai rakyat Malaysia adalah bertanggungjawab untuk mengurangkan jangkitan ini. Jadi setiap individu adalah dinasihatkan untuk mengamalkan pencegahan kepada diri sendiri dan juga komuniti. Sebab itu kami telah melaksanakan CAPP ya, iaitu cegah dan didik. Kita mohon semua rakyat sendiri untuk mencegah dan didik individu dan ahli keluarga dan juga komuniti. Dan seterusnya kita juga memohon untuk amalkan norma-norma baru tersebut. Jadi patuhi SOP. P adalah patuhi SOP dan juga pantau kepada diri sendiri. Ini adalah antara kawalan-kawalan yang kita akan lakukan kepada diri sendiri. Selain dari itu, kita juga memohon untuk mengamalkan 3W tu, iaitu wear mask, wash hands selalu. Dan juga warn, iaitu jika anda mengalami gejala, jangan terdedah ataupun duduk di rumah sentiasa. Dan juga mengamalkan yang 3C juga tu,
mengamalkan avoid yang 3C ya, avoid elakkan dari 3C, crowded places, tempat yang ramai orang, crowded, confined space ataupun yang tertutup seperti itu, dan itu adalah antara yang kita akan dan juga avoid close conversation. Lebih 1 meter ya. Okey. Dr. Maria, saya nak memetik beberapa hari ini ada tular sebenarnya satu kes di mana seorang ni dia tidak memakai mask di sebuah taman membaca surat khabar dan diumumkan oleh KKM sendiri tak perlu pakai mask pelitup muka sekiranya di tempat awam kalau tiada orang di sekeliling kita. Jadi mungkin saya sebagai orang awam lah, saya sedikit keliru di sini. Adakah bagaimana kita sebagai diri sendiri boleh menilai keadaan seperti itu di mana walaupun kita tidak di khalayak ramai tetapi mungkin kawasan sentuhan dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat situasi ini? Untuk makluman, salah satu daripada yang kita maklumkan ni adalah elakkan penjarakan 1 meter ya. Jadi jika seorang itu di kawasan yang tak ada kontak dengan orang lain, sebagaimana yang puan sebut tadi itu di kawasan taman tempat duduk, dia seorang dekat situ, dia tak ada kontak ya. Jadi mungkin risiko jangkitan kepada orang lain adalah rendah. Walaupun di permukaan? Di permukaan kawasan awam selalunya kita maklumkan juga untuk buat disinfekti kawasan itu secara regular. Okey, walau apapun ada baiknya kita mengamalkan penggunaan mask selalu pelitup muka ya. Doktor, mungkin kata-kata akhir kepada pengembara yang nak pulang dari luar negara kan, nak balik ke negara balik, mungkin ahli-ahli keluarga mereka juga yang harus ditekankan kepada mereka di atas apa yang telah dilaksanakan oleh KKM sendiri. Okey. So untuk pengembara kami masih kekalkannya yang kuarantin tu. Jadi kuarantin 10 hari itu adalah wajib. Jadi jika pengembara tu balik kami akan masih kuarantinkan, dan bila dah keluar dari kuarantin tu kita nasihatkan kekalkan, teruskan untuk penilaian kendiri sehingga 14 hari. Sebab kebeli jangkitan masih lagi ada sehingga 14 hari tersebut. Maknanya balik rumah pun kena kuarantin jugalah 4 hari lagi. Tak. Dia kena amalkan pakai mask selalu, penjarakan dan juga penjarakan fizikal dan sentiasa cuci tangan. Baik. Okey. Terima kasih doktor kerana memberikan sedikit pemahaman. Sekurang-kurangnya kita tahulah bagaimana kita boleh melihat hari-hari akan datang 10 hari kuarantin ni, baik dan buruknya segalanya. Terima kasih Dr. Maria Sulaiman, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Sektor Pengurusan Bencana Wabak, Krisis dan Kecemasan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya ini antara, masih lagi COVID, tak ada vaksinnya lagi kan, kita belum tentu lagi, tapi ini antara penemuan-penemuan baru sepanjang COVID ini pastinya ada lah. Jadi daripada 14 hari dah turun ke 10 hari, dan kita nantikan nanti apakah lagi penemuan baru yang akan diberikan kepada kita berkenaan dengan COVID, sebab COVID ini pun masih baru bagi dunia. Betul. Baik. Walaupun sedikit dilonggarkan, jangan kita malas dan sebagainya. Ambil saja peluang, ambil saja tanggungjawab untuk memakai pelitup muka. Baik, kita akan berehat seketika.